Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Hafizi bin Syamsuddin, bernombor matriks A169804. Baiklah, pada video hari ini saya ingin menceritakan tentang pengumpulan hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu, hadis-hadis yang ada pada zaman sekarang telah dibukukan dan telah melalui beberapa proses dan peringkat yang penting sejak permulaannya daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pada zaman para sahabat sehingga ke peringkat tabi'in dan seterusnya sehingga sekarang. Setiap peringkat ni dia mempunyai pelbagai ciri. Setiap peringkat ni mempunyai ciri dia yang tersendiri. So proses ini perlu dibincangkan supaya kita memberi gambaran jelas kepada umat Islam sekarang untuk memelihara dan menjaga keaslian dan ketulinan hadis ini. So, dalam cara pengumpulan hadis ini terdapat beberapa cara pengambilan hadis daripada Rasulullah SAW. Antaranya adalah daripada majlis ilmu, peristiwa yang dialami oleh baginda sendiri, peristiwa yang berlaku di kalangan para sahabat dan perbuatan, amalan serta gerak-geri baginda yang dilihat oleh para sahabat. Baiklah, bagi cara pengambilan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama iaitu melalui majlis ilmu, baginda menetapkan beberapa waktu untuk mengajar para sahabat tentang ajaran Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah. Semasa baginda mengajar Al-Quran, baginda juga mengajar Sunnah kerana penjelasan, tafsiran dan pengajaran-pengajaran tentang Al-Quran selain nas Al-Quran termasuk di dalam bidang Sunnah. Jadinya secara tidak langsung, para sahabat yang belajar Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan juga belajar sunnah pada waktu masa yang sama. Para sahabat ini sangat mementingkan majlis-majlis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka ini mempunyai tanggungjawab masing-masing. Kerana di antara mereka terdapat yang menjalankan perniagaan, mengusahakan ladang dan peternakan. Mereka ni suka menghadiri setiap majlis ilmu dari Rasulullah dan terdapat juga sahabat yang hadir secara bergila-gila. Mereka yang hadir akan mengambil tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah pada suatu masa itu kepada mereka yang tidak hadir ke majlis ilmu tersebut. Perkara ini dilakukan sendiri oleh Sayyidina Umar di mana beliau berkata, aku bersama-sama jiranku seorang Ansar dari Bani Umayyah bin Ziyad iaitu kaum yang tinggal di sekeliling Madinah bergila-gila menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia hadir dan satu hari aku. Apabila aku hadir, aku akan memberitahunya perkhabaran yang berlaku pada hari itu, sama ada yang berkaitan dengan wahyu atau lainnya. Dan apabila dia hadir, dia juga akan berbuat demikian. Apa yang para sahabat ni buat selepas mereka mempelajarinya, mereka akan berbincang sesama mereka tentang apa yang telah dipelajarinya. Dalam hal ini Anas bin Malik berkata, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar daripada baginda setelah kamu bangun daripada majlis itu, kami bermuzakarah sesama kami sehingga kami menghafazkannya. Terdapat juga para sahabat yang sengaja menghafaz hadis-hadis ini secara bersendirian seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seterusnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu perkara yang dilakukan oleh orang Islam sedangkan perkara itu tidak benar menurut ajaran Islam, baginda akan memberikan penjelasan tentang perkara tersebut. Penerangan yang dilakukan oleh Rasulullah ini akan tersebar luas kerana ramai yang akan mendengar daripada baginda. Ada juga di mana baginda akan menyuruh para sahabat untuk memberitahu kepada orang ramai tentang perkara tersebut. Seperti contoh, terdapat seorang para sahabat yang menipu dalam perniagaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menipu bukan dari kalangan kami. Begitu juga dengan kes di mana seorang sahabat ini berwuduk tetapi anggota wuduknya tidak dibasuh dengan sempurna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kembali semula dan sempurnakan wuduk kamu. Bagi cara pengambilan sunnah yang ketiga pula iaitu peristiwa yang berlaku di kalangan para sahabat, segala masalah yang dihadapi oleh para sahabat dan mereka tidak mengetahui hukum bagi perkara tersebut
ataupun tidak mengetahui pandangan daripada sudut pandangan Islam, mereka akan bertanya kepada Rasulullah SAW sendiri. Tak kira sama ada perkara itu berlaku kepada dirinya sendiri ataupun orang lain. Lelaki atau perempuan, semua akan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang untuk mengetahui sesuatu perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Terdapat juga situasi di mana berlakunya pertengkaran di antara para sahabat tentang suatu perkara dan mereka berjumpa dengan baginda untuk menyelesaikan, untuk mengadilikan masalah mereka. Cara terakhir dalam pengambilan Rasulullah SAW adalah melalui perbuatan, gerak-geri dan amalan Rasulullah SAW yang dilihat oleh para sahabat. Baginda akan memberi pandangan ataupun memberi penjelasan tentang perkara yang berkaitan dengan soal pergaulan, pentadbiran, jual beli, musafir, berperang dan lain-lain. Dan perkara ini akan diperhatikan dan dipraktikkan oleh para sahabat. Seterusnya, cara pemeliharaan hadis itu sendiri juga penting dalam menjaga ketulinan dan keaslian sunnah tersebut. Terdapat 3 cara untuk memelihara hadis Rasulullah SAW, iaitu menghafaz, menulis dan mengamalkan. Menghafaz bermaksud membaca atau mempelajari ayat suci berulang kali supaya ingat dan kekal di dalam ingatan. Para sahabat mendengar setiap perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah SAW. Setelah mereka mendengar, setelah mereka mendapat satu ilmu tersebut, mereka akan bermuzakarah dan menghafaz. Muawiyah pernah berkata, pada satu hari, aku bersama Nabi SAW lalu baginda masuk ke masjid. Baginda telah melihat sekumpulan orang ramai duduk di dalamnya. Nabi pun bertanya, apakah yang menyebabkan kamu duduk yakni di sini? Mereka menjawab, kami sembahyang fardu, selepas itu kami duduk untuk bermuzakarah kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulnya. Anas bin Malik pula berkata, kami berada di sisi Nabi SAW lalu kami mendengar hadis daripada mereka setelah kami bangun. Kami bermuzakarah sesama kami sehingga kami menghafaznya. Cara kedua iaitu menulis hadis. Terdapat beberapa orang sahabat yang memiliki tulisan hadis Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Anas bin Malik, Ali bin Abu Talib dan lain-lain. Cara terakhir bagi memelihara hadis iaitu mengamalkannya. Hadis Rasulullah SAW yang telah dipelajari akan dipelihara melalui pengamalannya. Seperti contoh, para sahabat mempelajari cara sembahyang daripada Rasulullah SAW. Mereka akan mengerjakan perkara tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh baginda. Begitu juga dengan amalan berwuduk, cara haji, cara berpuasa, zikir, membaca Al-Quran dan lain-lain. Jadi, apa yang dapat dirumuskan daripada sejarah pengumpulan hadis semasa zaman Rasulullah SAW ini, proses ini melalui pelbagai fasa daripada cara mengumpulkan hadis kepada cara pemeliharaan hadis itu sendiri. Sehingga hadis ini dijadikan panduan kepada seluruh umat Islam sehingga kini. Para sahabat yang menerima hadis dengan pelbagai cara, antaranya majlis ilmu, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri, peristiwa yang terjadi kepada kalangan para sahabat serta segala amalan, perbuatan dan gerak-geri baginda yang dilihat oleh para sahabat. Hal ini menunjukkan pelbagai cara untuk mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan berkaitan agama Islam dan ilmu hadis. Perkara ini perlu dihargai selaras dengan ilmu Al-Quran sebagai panduan hidup seorang Muslim. Sunnah yang dipelajari oleh para sahabat seterusnya dijaga dan dipelihara dengan baiknya dan telus sama ada dengan cara menulis, menghafaz dan mengamalkannya. Makanya segala amalan dan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dijaga seterusnya dapat dipraktikkan oleh seluruh umat manusia sehingga hari ini. Pengumpulan hadis semasa zaman Rasulullah SAW yang berperingkat ini memberikan kesan dalam sejarah perkembangan agama Islam. Ilmu yang disampaikan oleh baginda perlulah dipelihara sebaiknya supaya keaslian, ketulinan agama Islam ini dapat terus dijaga. Sekian, terima kasih.